Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang pemikiran pendidikan Al-Farabi. Di dalam artikel ni kami dapatkan ataupun beberapa info, iaitu yang pertama biodata Al-Farabi, kedua pendidikan menurut Al-Farabi, ketiga kaedah pembelajaran Al-Farabi. Kaedah pembelajaran dan pengajaran Al-Farabi. Kemudian kami mengembangkan lagi yang mana di dalam artikel ni terdapat falsafah dan kurikulum Al-Farabi. Terusnya ciri-ciri guru dan pelajar menurut Al-Farabi. Terusnya persamaan pendidikan di Malaysia. Okay. Biodata Al-Farabi. Nama sebenar Al-Farabi ni adalah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Tarkhan bin Auzalah Al-Farabi. Beliau dilahirkan di Wasij, iaitu di Turkistan. Kemudian beliau menerima pendidikan secara tradisional, iaitu ataupun secara sendirian melalui atau sesi formal. Pada usia dewasa, ketika dia usia muda, dia telah banyak merantau. Kemudian sambil merantau tu dia mencari ilmu pengetahuannya. Pada tahun ke-150 Masih Al-Farabi meninggal dunia di Damsyik. Sebenarnya Damsyik tu di Syria lah. Okay. Seterusnya falsafah dan kurikulum Al-Farabi. Bagi Al-Farabi mendefinisikan falsafah ni adalah satu ilmu yang mana ilmu ni menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada. Kemudian melalui falsafah, jiwa manusia akan berada dalam keadaan yang terkawal dan rasional sama ada secara semula jadi, biologi serta intelek dan spiritual. Terus kemudian mempelajari ilmu falsafah akan melibatkan dua perkara, iaitu teori dan praktikal. Okey, falsafah menurut Al-Farabi ni iaitu dalam pendidikan beliau menerapkan ilmu ni sebagai teori, bukan hanya sekadar teori tetapi juga praktikal, iaitu pengamalan dalam kehidupan. Ciri-ciri guru dan pelajar menurut Al-Farabi. Ciri-ciri guru seorang yang mendidik dan mengajar secara dengan sukarela tanpa paksaan. Maknanya nak jadi seorang guru ni kena ada, dalam pandangan beliau, kena ada satu sifat, iaitu sifat ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Seterusnya perlu memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta mahir dalam bidang yang diajar. Dan ciri-ciri seorang pelajar memahami konsep ilmu yang dipelajari, menerima segala ilmu yang diterima dan mampu menerangkan apa yang telah pelajari. Dalam ciri-ciri guru menurut Al-Farabi, seorang guru itu harus seorang yang berilmu dan seorang guru yang mahir di dalam bidang yang akan diajarkannya. Seterusnya keempat, menurut pendidikan menurut Al-Farabi. Pendidikan menurut Al-Farabi adalah satu media yang mendapatkan rangkaian nilai, ilmu pengetahuan dan keterampilan praktikal. Pendidikan harus digabungkan dari pembelajaran secara teoretikal dengan tindakan praktikal. Ilmu yang mengkaji tentang haluan pendidikan, iaitu yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian penerapan ilmu pengetahuan juga memerlukan daya yang kuat seperti kekuatan tubuh badan, daya panca indera. Okay. Dalam pendidikan ni, bagi pandangan Al-Farabi, Al-Farabi iaitu menerapkan bagi pendidikan ni adalah satu rangkaian ilmu, pengetahuan dan keterampilan praktikal. Maknanya ilmu yang disampaikan tu bukan hanya sekadar teori tetapi ilmu dan diamalkan, amalkan untuk diri sendiri, kemudian sebarkan kepada kepada masyarakat. Jadi ilmu tu tercapailah, bukan hanya sekadar teori tetapi tak mengamalkan. Okay. Kemudian sumbernya adalah daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya sekali ilmu tu dia ambil daripada bahan sumber tu daripada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian penerapan ilmu pengetahuan. Okay. Sekarang dalam Al-Farabi ni bila ataupun memerlukan ilmu ataupun memerlukan ilmu pengetahuan, perlu ada daya fizikal. Contoh macam kita nak pergi sekolah ke ataupun nak menuntut ilmu, badan mesti dalam keadaan sihat.
perlu daya kekuatan tubuh badan yang kuat. Kerana dengan ada daya kekuatan tubuh yang kuat ni, ilmu yang kita belajar senang faham. Itu adalah menurut Al-Farabi. Kemudian kaedah pembelajaran dan pengajaran Al-Farabi. Kaedah pengajaran yang menurut kaedah pembelajaran dan pengajaran Al-Farabi iaitu kaedah persuasif, bermaksud mengajar seni gunaan dan pertukaran kepada murid. Kaedah demonstration iaitu melatih seseorang kepada kebenaran dan menerangkannya dengan cara membawa pada konsep-konsep ilmu kepada kaedah ta'lim dan ta'dib. Ta'lim merupakan proses membentuk pemerhatian yang benar terhadap negara dan tamadun. Ta'dib merupakan satu proses pembentukan akhlak. Okay. Dalam kaedah pembelajaran mengajar Al-Farabi ini, iaitu dia mengamalkan satu sistem iaitu konsep mengajar seni dan pelajar tu ataupun murid tu bukan hanya dia belajar saja, tapi dalam masa yang sama dia boleh bertukar ataupun boleh ada skill dalam ketika belajar. Maknanya ilmu tu ada dan skill tu boleh digunakan untuk masyarakat. Contoh dia macam kaedah demonstration, melatih seorang kepada kebenaran dan menerangkannya dengan cara membawa konsep-konsep ilmu kaedah ta'lim yang tadi. Itu adalah salah satunya. Yang mana belajar dan disambil belajar boleh menerapkan diri sebagai dalam satu sistem skill ataupun pertukaran dalam diri. Kemudian ta'dib. Istilah ta'dib ni merupakan satu proses pembentukan akhlak. Di dalam kita sekarang ni dalam nak menuntut ilmu, bukan hanya sekadar belajar di atas buku ataupun sekadar menjawab exam, tetapi ilmu tu diterapkan dalam diri supaya kita ni jadi manusia yang berakhlak. Bukan hanya sekadar ilmu tapi tak berakhlak. Kemudian, seterusnya pesama pendidikan di Malaysia. Pemikiran Al-Farabi diletakkan dalam metod pengajaran di Malaysia dengan menggunakan prinsip aliran secara konservatif seperti aliran pondok. Pendidikan pondok menggunakan aliran konservatif agama yang berpusatkan kepada guru dengan kaedah talaki berhadapan. Maknanya pesama pendidikan dengan Malaysia masih ataupun secara sistem bersemuka ataupun kalau kita tengok pondok ni sistem talaki ataupun yang mana diamalkan Al-Farabi ni sistem talaki. Kemudian sama dengan pesama pendidikan di Malaysia ada juga mengamalkan sistem bertalaki ataupun bersemuka. Okay. Seterusnya kesimpulan kesimpulannya adalah Al-Farabi ni dia Al-Farabi banyak memberikan sumbangan pemikirannya dalam falsafah, terutamanya falsafah pendidikan. Pembagian kurikulum, metod, kaedah pengajaran yang beliau perkenalkan sesuai dengan digunakan dalam pendidikan di Malaysia, khususnya dalam bidang pendidikan Islam lah. Kemudian segi kurikulum, pendidikan yang ingin dicapai Al-Farabi adalah untuk mencapai kebahagiaan, di mana setiap manusia inginkan pendidikan, dan pendidikan hanya dapat dicapai melalui proses taklim dan takdik. Okey, proses tadi taklim takdik itu adalah membawa konsep ilmu, bukan hanya sekadar belajar tetapi mengamalkan juga. Kombinasi taklim dan takdik ini secara tidak langsung membentuk individu harmoni dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, di mana ianya merupakan teras pendidikan yang ingin dicapai dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Taklim akan membawa individu menjadi seorang yang berintelektual, manakala takdib akan menjadikan seseorang individu yang mempunyai emosi yang stabil, akhlak yang terpuji. Sekian. Sampai sini saja keputusan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.